Ya, terima kasih Vanessa Mering atas perkongsian dari Sarawak khususnya berkenaan dengan kesiapsiagaan APM dalam menghadapi situasi banjir di negeri Sarawak. Daripada Sarawak, kita terus sahaja bersama dengan Datuk Teknologis Nur Hisham Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk kita mengetahui berkenaan bagaimana kesiapsiagaan JBPM dalam mengharungi cabaran MTL Pantai Timur. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, menawar gap kita hari tu. Ainar. Masih Datuk. Oh, okay. Saya speechless di sini. Baik. Apa khabar Datuk? Baik Raja Suria. Alhamdulillah. Okey, sepatutnya Datuk, kita ingin mengetahui bagaimana kesiapsiagaan JBPM dalam menghadapi monsun timur laut khususnya di pantai timur pada ketika ini. Bagaimana Datuk? Terima kasih. Pertama-tamanya, sebagaimana kita sedia maklumlah bahawa apabila Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran luruan tropika pada bermula 21 hingga 23, kemudian dipindah, dilanjutkan daripada 21 ke 24 tu kita telah mengambil langkah perlu. Pertamanya pada 20 hari bulan kita telah membekukan cuti untuk dua negeri yang kita jangka akan terlibat teruk, iaitu Kelantan dan Terengganu. Jadi selepas itu kita memanjangkan pembekuan cuti juga kepada negeri Pahang dan juga negeri Johor untuk membolehkan kita bersedia. Sebahagian daripada perancangan awal yang kita buat ialah pertamanya ialah kita telah menggerakkan pasukan daripada negeri-negeri lain untuk mula memasuki dan juga menghantar aset ke negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan, khususnya di lokasi-lokasi yang kita jangkakan akan menerima impak yang besar pada luruan tropika inilah. So alhamdulillah kita telah menghantar lebih kurang 237 aset keseluruhannya, dan dalam masa yang sama juga untuk makluman Munawar dengan Raja, salah satu pendekatan yang kita ambil pada tahun ini ialah kita lihat juga bagaimana kita dapatkan bantuan daripada pihak swasta yang berada di negeri tersebut dan juga daripada pihak NGO yang ada pada negeri tersebut. Alhamdulillah telah kita kumpulkan sebanyak lebih kurang 32 aset khususnya di Kelantan menggunakan lori berkapasiti besar, lori yang cakap kapasiti 10 tan dan 20 tan. Kerana berdasarkan pada pengalaman lepas kita dapati bahawa penggunaan lori ini dia sangat praktikal, khususnya untuk kita menggerakkan pemindahan orang ramai ataupun mangsa daripada kawasan-kawasan bandar. Manakala bagi negeri Johor, negeri Terengganu pula, kita dapati bahawa sedikit isu yang hampir sama dengan tahun lepas, iaitu apabila berlaku banjir di kawasan hulu. Jadi berlaku kawasan banjir di kawasan hulu Terengganu itu, kenaikan air sangat mendadak dan menyebabkan kesukaran untuk kita akses ke lokasi. Itu yang cuba kita tangani dengan orang cakap lebih berkesan pada tahun ini. Jadi kita nampak pada 20 hari bulan tu, kita nampak peningkatan mangsa yang kita selamat tu begitu mendadak. Ada lebih kurang 4,000 lebih orang yang kita keluarkan. Dan ini merupakan satu orang cakap trend lah berdasarkan kepada luruan, iaitu kawasan-kawasan hulu. Mana kawasan hilir yang berhampiran dengan pantai ni seperti Kemaman, orang cakap Dungon, lepas tu Kota Baharu, Kuala Terengganu ni, kita lebih kurangnya dapat menjangka kenaikan air berdasarkan pada trend air di hulu. Jadi persediaan kita di kawasan ini lebih rapi, lebih teliti, dan jumlah mangsa yang kita keluarkan juga berkurangan, walaupun mangsa yang melapor diri ke pusat pemindahan sementara itu meningkat dengan tinggi. Just untuk makluman Munawar dengan Raja juga, berikutan kepada jangkaan kita juga, kita telah menghantar 2 helikopter dan mengaktifkan kita punya pangkalan hadapan udara. Satu di Kelantan dan satu di Terengganu, iaitu di Wakatapai, dan di Kelantan di Bacok, untuk kita membantu dari segi logistik dan kerja-kerja kecemasan, khususnya pengangkutan pesakit. Itu yang kita buat lebih kuranglah tingkat awal ini. Okey, dan difahamkan juga kesiapsiagaan daripada peringkat pra, sewaktu dan juga pasca bencana itu telah pun dilakukan. Dan apa lagi, bagaimana sekarang ini kalau kita lihat sebagai contoh di Terengganu, ya Datuk, situasinya agak membimbangkan, dan kalau kita lihat juga situasi yang berlaku kepada 3 adik-beradik itu juga mungkin ada sedikitlah pesanan daripada Datuk kepada masyarakat supaya jangan ambil mudah tentang, kalau kita lihat air banjir yang semakin tinggi itu kadang-kadang seronok rasa memanggil untuk berenang,
tapi ia merupakan risiko yang agak tinggi. Dan selain daripada itu, apa lagi perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu tentang bahaya dan juga ada risikonya apabila berlakunya banjir, Datuk? Terima kasih Haji. Satu ialah sebagaimana Raja cakap tadi, kenaikan air ni kita tak dapat elak sebab fenomena padang pasang besar ini akan berada di puncak pada hari ini dan esok. Dan dalam masa yang sama juga air daripada hulu akan mula turun dan masuki kawasan seperti yang katakan Kemaman, Kota Baru, Tumpat. Jadi secara setempat itu ataupun localized effect itu akan ada. Saya ada pesan dua lah yang keutamaan saya. Pertamanya ialah kita tidak mahu melihat ada lagi insiden-insiden di kawasan Peranginan. Ada juga masih lagi kita lihat semalam di Besut ada pengunjung yang masih mengunjungi kawasan-kawasan orang cakap Peranginan di hulu tu. Sedangkan kita sangat khawatir dengan arus deras dan juga insiden kepala air. Jadi saya memohon juga supaya masyarakat supaya kalau boleh tangguhkanlah percutian khususnya di kawasan Peranginan bagi negeri-negeri yang kita jangkakan akan terlibat pada luruan hingga 24 hari bulan inilah. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga negeri Sarawak. Dan keduanya ialah semalam saya turun di Kelantan bersama dengan tim KPKT dan yang berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Kita tengok dia banjir daripada 18-20 hari bulan di 18, dia budak-budak dah mula main air yang seronok dan seronok kan. Dan apabila minggu ni ada cuti panjang, kemudian minggu depan juga ada cuti panjang, kebanyakan orang cakap orang mula balik kampung lah walaupun banjir, tapi orang akan balik kampung. Jadi kekhawatiran kita ni kalau kanak-kanak ni apabila bercampur semua adik-beradik, sepupu semua dah balik ni, dia lagi seronok main air tu. Jadi saya minta sangat tu lah kita perhati betul-betul, rapat betul-betul, kalau boleh jangan main teruslah. Sebab satunya ialah bila yang datang daripada luar ni masuk ke balik kampung ni, dia banyak lokasi-lokasi yang dia tak familiar, dia tak tahu kat lubang kat mana, longkang kat mana. Jadi kita takut akan jadi tragedi lah. So kalau boleh satu ialah tahun ni kita terima cakap mangsa yang pindah ke pusat pindahan pun ramai, mangsa yang kita pindah ramai. Jangan dalam masa ketiga pula nanti kita kata mangsa yang terkorban juga ramai. Jadi kita harap sama-samalah kita memperingatkan semua masyarakat supaya prihatin berhubung dengan perkara keselamatan mangsa di kawasan banjir ini. InsyaAllah. Itu satu perkara yang perlu kita sentiasa war-warkan kepada masyarakat di luar sana untuk kita mengurangkan risiko akibat daripada bencana banjir ini. Okey, Datuk tadi ada menyentuh bagaimana kesiapsiagaan GBPM, cuti dipanjangkan dan juga dibekukan untuk anggota-anggota bagi negeri yang terjejas. Dan kita sedia maklum, Datuk, untuk negeri-negeri yang terjejas seperti di Pantai Timur, ada dalam kalangan anggota juga yang terlibat ataupun menjadi mangsa kepada situasi banjir ini. Jadi bagaimana dari segi kekuatan anggota pada ketika ini? Adakah juga turut dilaksanakan mobilisasi anggota-anggota daripada negeri lain untuk membantu anggota di negeri terjejas ini, Datuk? Terima kasih. Pertamanya kita ada 141 yang kita kena pasti pegawai kita pun yang terlibat banjir. Jadi daripada 141 ini kita beri pelepasan sementara pada hari banjir itu untuk mereka melihat rumah dan juga menjaga kebajikan. Dan alhamdulillah lepas itu kita dan ditarik balik kepada operasi lah. Buat masa ini berdasarkan kepada perancangan kita itu keperluan untuk kita tarik keanggotaan daripada negeri lain tidak mendesak. Tetapi berkaitan kita deploy ataupun kita gerakkan logistik tambahan kepada dua negeri ini seramai 135 orang anggota daripada agensi luar dan juga daripada pasukan gerak cepat kita telah kita gerakkan. Jadi inilah merupakan tambahan kepada keanggotaan yang sedia ada. Dalam masa yang sama juga untuk makluman menawar, kita telah menukar shift. Biasanya kita ada 3 shift. Sekarang ni kita jadikan sebagai 2 shift. Dan itu membolehkan dia beroperasi 24 jam, membolehkan keanggotaan kita dinaikkan kepada 33%. Tetapi penekanan saya pada masa ini juga kita maklum kepada negeri. Sebab kita nampak alhamdulillah NGO juga telah masuk ke dua-dua negeri ini. Manakala pihak swasta juga saya nampak keterbukaan untuk membantu ini sangat tinggi pada masa kini. Dan juga daripada agensi-agensi lain juga telah kita capitalizekan semua manusia ini telah kita susun.
Dan untuk itu, untuk makluman Munawar dengan Raja, kita juga telah menghantar 4 orang pegawai kanan kita dari Ibu Pejabat, daripada Ibu Pejabat Putrajaya untuk membantu mengkoordinasikan pengarah negeri di Terengganu dan Kelantan bagi menyelaras saya katakan tadi daripada bomba, daripada agensi lain, daripada pihak NGO dan pihak swasta khusus dalam kerja-kerja mencari dan menyelamat. So far alhamdulillah nampaknya berdasarkan pada feedback daripada media sosial, feedback kita di lapangan, masyarakat di sana saya boleh katakan berpuas hati dengan tindakan kerja yang telah diambilkan oleh pihak kerajaan dalam usaha-usaha untuk pemindahan mangsa dan juga pengoperasian pusat pemindahan. Alhamdulillah. Baik Datuk. Baru-baru ni itulah juga ya di WhatsApp group, di TikTok dan juga banyak lagi lah di media-media sosial berkenaan dengan bantuan mangsa banjir. Mungkin ada sedikit komen daripada Datuk. Bantuan kita nampak juga sebenarnya di bawah Jabatan Penerangan sebenarnya kita ada satu tim khas lah yang akan memantau aduan-aduan ini dan juga melihat feedback pada masyarakat berhubung dengan prestasi kerajaan lah kita kata. Dan ini kita tangani dari masa ke semasa. Berkaitan dengan bantuan banjir ini, Raja, saya rasa saya tak dapat nak komen lah kalau bantuan selepas banjir, tetapi bantuan semasa banjir ini saya dapati memang ada isu di peringkat awal, khususnya di kawasan-kawasan hulu di mana apabila kenaikan air mendadak dan masyarakat terpaksa berpindah waktu malam, kesukaran untuk kita akses ke lokasi dan juga pengantaran makanan itu ada berlaku sedikit perluatan. Tetapi ianya pulihlah, boleh katakan pulih selepas kepada hari siangnya dapat kita tangani. Dalam masa yang sama juga, pihak bomba juga telah, saya katakan tadi, menghantar 2 helikopter untuk kita membantu kerja-kerja penghantaran jika akses darat dan juga akses air melalui air adalah sukar. Dan untuk ini, kita insyaAllah akan fokus kepada kawasan Gua Musang. Sebab kita dimaklumkan terdapat ada 5 lokasi utama yang terputus hubungan sejak 4 hari lepas berkaitan kepada keadaan jalan yang teruk dan juga keadaan cuaca tak mengizinkan, yang akan kita mula deploy kita punya unit udara untuk menghantar makanan ke kawasan Gua Musang. So ini adalah perkara yang berterusan kita akan laksanakan bergantung kepada dinamiknya keperluan dan dinamiknya kita mengakses kesukaran untuk kita tangani isu lah. Okey, seperti yang Datuk nyatakan tadi berkenaan bergantung kepada keperluan semasa khususnya di situasi-situasi terjejas banjir tersebut. Bagaimana dari segi kesiapsiagaan dan juga persediaan JBPM dalam kalangan anggota-anggotanya untuk kita menghadapi kemungkinan situasi luar jangka yang luar biasa berbanding dengan situasi banjir ini, Datuk? Soalan yang bagus. Sangat bagus sebab kita baru berada di gelombang kedua kan. 18 hari bulan tu kita gelombang pertama, 18 bulan November, kemudian kita ada gelombang kedua sebulan selepas ini. Dan berdasarkan kepada trend ataupun pengalaman kita dulu, kita akan mengalami 4 sehingga 6 gelombang banjir. In fact kalau di Terengganu tu kita pernah hadapi sampai 6 gelombang. Jadi asasnya ialah dalam konteks ini ialah selain pada perancangan teliti yang kita buat ialah bagaimana kita memotivasikan pasukan lah. Jadi saya percaya bahawa motivasi ini perkara yang paling penting untuk kita tangani supaya pasukan terus bersemangat. Salah satu kaedah yang kita ambil buat masa ini ialah kita memastikan bahawa kepimpinan tertinggi jabatan, kepimpinan tertinggi kementerian dan kepimpinan tertinggi kerajaan pun saya nampak pada masa kini sangat prihatin turun padang untuk bersama-sama menyantuni kesukaran dan juga pengorbanan yang dibuat bukan kata saja anggota bomba tetapi anggota-anggota lain. Jadi itu saya rasa pendekatan yang berterusan. Kita nampak apabila kita turun tu keterujaan anggota-anggota ini apabila kita santuni ini sangat positif. Dia sangat nampak gembira, sangat rasa dihargai, dan ini merupakan perkara-perkara kadang-kadang kita tak nampak, perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang tidak objektif tetapi memberi motivasi untuk kita terus mengharungi cabaran seterusnya. So ini adalah pendekatan berterusan yang kita akan laksanakan di peringkat jabatan dan saya rasa spirit yang sama atau semangat yang sama juga dikongsi dengan kepimpinan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan insyaAllah kita doa sama-sama pertamanya jangan ada lagi gelombang.
Dan yang keduanya, insya-Allah bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita akan terus mengharungi cabaran monsun timur laut ini dengan semangat seia, sekata, sehati, sejiwa yang ada dalam spirit ataupun diri setiap anggota bomba di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Dan sedikit daripada Datuk, sedikit mungkin ada nasihat kepada masyarakat dan juga kepada anggota bomba yang bertungkus lumus untuk membantu, sentiasa bersiap sedia untuk membantu mangsa sekarang ini. Datuk. Kata-kata semangat, Datuk. Terima kasih. Saya kata tadi dah, yang nasihat dah beri dah tadi. Kanak-kanaknya tu. Kepada semua anggota bomba yang bertugas, semua anggota penyelamat yang bertugas, ini merupakan cabaran untuk kita membuktikan siapa kita dan bagaimana kita menangani insiden. Dalam keadaan kecemasan seperti MTL ini, sering ataupun kita nasihatkan supaya meletakkan diri kita bahawa kita adalah mangsa yang terkesan. Sebagai mangsa, apa yang kita harapkan untuk orang ataupun pasukan penyelamat respon. Apabila kita berada dalam situasi, orang cakap, meletakkan diri di, orang cakap, dalam kasut ataupun duduk dalam situasi mangsa itu, kita mengharapkan macam-macam, dan sebagai anggota penyelamat, kita cuba memberikan yang terbaik supaya apa yang diharapkan oleh mangsa itu dapat kita penuhi. Kita mungkin tak dapat penuhkan sepenuhnya, tetapi untuk semua, saya percaya sebagai anggota bomba dan penyelamat, kami akan tetap cuba memberikan yang terbaik supaya kami, dan yang terbaik itu, orang cakap, kita nilaikan dengan kurangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam masa yang sama juga, saya juga menyeru kepada semua anggota yang terlibat, sama ada anggota bomba dan penyelamat atau anggota-anggota penyelamat yang lain ataupun NGO ataupun pihak-pihak yang membantu, jaga keselamatan diri dan jaga keselamatan sendiri. Semoga Allah merahmati kita semua. InsyaAllah. Itulah tadi kata-kata semangat yang dilontarkan Datuk kepada seluruh anggota JBPM sebagai frontliner untuk berhadapan untuk membantu kita berhadapan dengan situasi monsun timur laut ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Teknologis Nur Hisham Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Nawar. Terima kasih, Raja. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu antara perkongsian kita berkenaan kesiapsiagaan JPPM dalam menghadapi monsun timur laut, khususnya yang berlaku pada ketika ini situasi di pantai timur. Dan sekarang ini, Sofia, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, pasti banyak lagi perkongsian yang menarik dan istimewa untuk anda. Selepas ini, insya-Allah. Amaran awal banjir